Soalan masih menganalisis, tapi soalan ni agak bermain dengan nombor lah kan. Bermain dengan nombor. Jadi tengok sini. Dia kata jadual menunjukkan persamaan bagi tindak balas jumlah jisim atom sebelum dan selepas pembelahan nukleus. Okey, ini adalah proses pembelahan nukleus. Okey. Jadi yang ini pula tengok, jadual sebelum menunjukkan persamaan tindak balas jumlah jisim dan atom sebelum selepas pelakuran nukleus. Okey, dia ada dua tindak balas yang berbeza. Pertama ialah pembelahan nukleus, satu lagi pelakuran nukleus. Kalau pembelahan nukleus maksudnya satu nukleus berat, okey, telah berpecah menjadi dua nukleus yang ringan. Maksudnya terbelah, kan? Kenapa dia terbelah? Sebab nukleus yang berat ni telah ditembak oleh siapa? Siapa boleh jawab? Neutron. Ya, bagus. Ditembak oleh neutron. Neutron yang buat onar di sini, kan? Onar ni masih buat masalah, kan? Bila neutron masuk ke dalam nukleus ini, menyebabkan nukleus ini tidak stabil, dia akan pecah menjadi dua nukleus ringan. Dua nukleus ringan ni bukan sangat pecah aja, dia akan keluar lagi neutron-neutron yang baru. Dia akan tambah lagi ada neutron-neutron yang baru. Tak tahulah berapa biji, 3 biji ke 2 biji tu contoh cikgu bagi, kan. Tapi dalam soalan ni dia bagi 2 biji. 2 biji je. Dia ada, bila agak 2 biji, kan, dia guna 2 biji okey kot, kan. Ada 2, kan. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, nukleus yang besar tu adalah kan. Yang besar ni panggil PU. PU, okey, yang ni lah PU ni. Ni neutron, betul, telah menembak menghasilkan yang atas sebagai barium, BA, dan ni panggil SR, bawah ni SR, tambah dengan 2 neutron, dan plus lagi satu, tenaga. Tenaga, kan, energy. Tenaga, kan. Okey, ni adalah tindak balas nukleus yang terbelah. Okey, untuk pergi soalan yang kedua pula, dia kata pelakuran nukleus. Pelakuran maksudnya combination ataupun percantuman antara dua nukleus yang ringan bercantum menghasilkan cikgu padam sikit, kan. Lari ke bawah sikit. Dua nukleus ni apa cikgu buat ni? Dua nukleus ni bercantum dan akan menghasilkan satu nukleus yang besar. Okey, kan? Dan termasuklah dengan neutron. Neutron. Dia bagi neutron. Satu N. Satu neutron. Okey, kita tengok betul tak persamaan ni? Ini adalah H2. H2, H1. Kan? Hidrogen lah, kan? Jadi 3H1. Okey, saya nak tanya kamu. Hidrogen 2 ni kita panggil apa nama dia? Siapa tahu? Hidrogen 2. Hidrogen padam je, hidrogen 2. Siapa tahu? Deuterium. Bagus, deuterium, kan? Okey, yang ni kita panggil tritium. Jadi gabungan antara deuterium dengan tritium menghasilkan 4,2 helium. 4,2 helium atau nama lain apa? 4,2 helium ni. Tahu ingat? Alpha. Ya, alpha, kan? Nama lainnya alpha. Okey, kena tahu. Tambah neutron. Okey, sekarang dia dah buat siap untuk kiraan, kan? Dia bagi kiraan, dia kata jumlah jisim, ini. Nampak, kan? 240 tindak balas pembelahan nukleus. Dan jumlah jisim selepas tindak balas, ini pula dia bagi. Kita dapati nilai ni bertambah ke berkurang ni? Berkurang. Ya, nilai berkurang. Dan kemungkinan besar yang kurang tu adalah disebabkan oleh kehilangan dalam bentuk tenaga. Faham? Dia hilang. Yang kurang tu jadi tenaga. Jadi tenaga apa? Formula E. E lah tenaga. Dan pengurangan jisim tu dipanggil sebagai, nama dia cacat jisim. Ataupun kita panggil defect of mass. Cacat jisim, Jadi keluarlah formula E sama dengan, siapa ingat? MC kuasa 2. Ya, MC square. Okey, bagi mereka yang tak tulis nama, boleh tulis nama di ruangan message. Cikgu terlupa nak bagi tahu, Okey, MC kuasa 2. Ini formula dia. Jangan lupa, formula ni, M adalah cacat jisim dalam kilogram. C adalah
laju apa? Laju cahaya. C adalah laju cahaya. Boleh M adalah cacat jisim, C adalah laju cahaya. Defect of mass, ini dipanggil energy. Energy Okey. Cuba tengok yang tidak balas nuclear fission ataupun pelakuran nuklear sini. Kita dapati jisim dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Ya, berkurang. Ini pun sama. Dia menghasilkan jisim yang hilang tu telah bertukar menjadi tenaga, energy. Dan kita guna formula sama, E mg². Okey, biasanya nuclear fission ataupun pembelahan nukleus ini berlaku di mana? Ini berlaku. Ya ni. Kan. Okey, Osman, mana? Ini berlaku dekat reaktor nuklear. Reaktor nuklear. Reaktor nuklear. Dan nuclear fission ni berlaku dekat, ya Osman cakap tadi, kat mana? Dekat matahari. Matahari. Nuclear fission berlaku dekat matahari. Fusion. Fission. Kalau tak tahu je, guna je bahasa Melayu. Ada setengah pelajar dia sibuk sangat guna bahasa Inggeris. Lalas ejaan dia salah, tak dapat markah. Tu yang masalah tu Dia pun tak kisah kalau kamu tulis ejaan betul, tak ada masalah. Kalau sebab tu salah, rugilah kamu. Rugi. Semangat rugi Okey, berarti nama ruangan mesej Okey, kita teruskan. Membandingkan apa yang berlaku di sini. Dia kata sini, dengan hanya maklumat yang diberikan jadual tadi, ya jadual ni 10.1.2 kita cerita tadi, bandingkan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Dia suruh bandingkan. Kalau bandingkan macam ni, kamu kena nyatakanlah apa tu pembelahan nukleus, apa tu pelakuran nukleus, ataupun kamu boleh nyatakan dalam bentuk definisi definisi. Okey, kita tengok sini jadi kalau kita tengok pembelahan nukleus tadi, ini nukleus berat telah bertukar menjadi dua nukleus yang ringan dengan bebaskan tenaga. Maksudnya ini yang stabil, yang kurang tidak stabil menjadi yang lebih stabil sedikit. Jadi dalam konteks ni pula, dua nukleus ringan bercantum, hilang terus. Bercantum hilang terus Dua nukleus ringan bercantum menghasilkan satu nukleus berat. Ini contoh satu lagi Okey, boleh itu contohlah. Jadi kita tengok jawapan dia akan bagi dalam bentuk definition. Dia kata pemisahan nukleus berat. Simple je jawapan dia Pemisahan nukleus berat. Yang ni pencantuman nukleus ringan. Pencantuman nukleus ringan ni. Okey, itu kita dah bandingkan pembelahan dengan pelakuran. Nyatakan hubungan antara jisim dan tenaga yang terlibat. Jisim dan tenaga terlibat. Nyatakan hubungan. Apa dia? Siapa nak cuba? Nyatakan hubungan antara jisim dan tenaga yang terlibat. Ada siapa nak cuba? Kehilangan. Apa dia? Cepat. Okay, tak berani lah. Okey, cuba jawapan tunjuk kamu Terdapat kehilangan jisim bagi kedua-dua proses. Jisim telah berkurang. Betul Terdapat kehilangan jisim antara dua proses tersebut. Dan kita katakan bahawa kehilangan jisim itu telah membebaskan tenaga. Jadi tenaga dibebaskan oleh kedua-dua proses. Proses pertama, tenaga dibebaskan, itu pembelahan nukleus. Proses yang kedua, itu tindak balas pelakuran nukleus, tenaga dibebaskan. Okey, jadi dua-dua mengalami pembebasan tenaga Jadi dia kata sini, kehilangan jisim telah bertukar menjadi tenaga. Itulah formula E sama dengan MC kuasa 2. Ni kita dia ni kalau tengok markah dia macam mana? Markah dia macam ni lah. Soalan ni dia lain sikit lah format dia Satu markah. Sini markah 2. Kita cakap kehilangan jisim wujud, tenaga dibebaskan. Lepas tu hubungan, dia kata jisim telah bertukar menjadi tenaga. Ini yang jadi masalah. Dia panggil teori relativity.
Ni teori relativity kan. Tu. Kalau kamu nak tahulah.